Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana nak hendak menulis pendahuluan kerangan. Okey, baik. Okey, untuk slide yang kita seterusnya, okey, kita tengok ni. Cikgu akan fokuskan pada bahagian B, iaitu kertas 1. Iaitu mana yang kertas B ni dia ada 4 soalan esei. Ada 4 soalan esei dan kita kena pilih satu saja. Kita kena pilih satu sahaja daripada soalan daripada 4 ni. So markah dia ada 70 markah. Okey. Okey, dalam 4 soalan di bahagian B ni, di kertas 1 ni, dia ada terbahagi kepada 4 domain. 4 domain yang ni lebih pada skop lah. Okay, yang pertama skop peribadi, skop awam, pendidikan dan juga kerjaya. Okay, cikgu syorkan untuk kelas cikgu pilih domain peribadi kerana domain peribadi ni dia lebih dekat dengan kita, iaitu berinteraksi dengan keluarga, kawan-kawan, jiran dan masyarakat sekeliling. So dekat dengan kita. So mudahlah andai kata kita menjawab untuk soalan domain peribadi ni. Okey, baik. Okey, bagaimana cikgu nak tulis pendahuluan ni cikgu? Okey, mudah. Okey, yang pertama sekali, langkah yang pertama, kamu kena hafal dahulu tapak yang cikgu sediakan ni. Tapak yang cikgu sediakan kan, kamu kena hafal dahulu. Ini pada masa ini isu tempat kosong ni tak payahlah hafal. Maksudnya tempat kosong ni kamu kena isi tajuk ataupun tema yang telah cikgu katakan di sini. Kamu tengoklah tema tu tentang soalan tu dia nak apa. So kita masukkan sahaja di sini tempat kosong yang cikgu sediakan ni. Tapi ayat yang mana, ayat ini punya ayat, kamu kena hafal lah. Tak payah ubah, hafal sahaja dan nanti dalam exam apa dalam peperiksaan kamu tulis sahaja pendahuluan macam ini. Tetapi tempat kosong ini kamu gantikan dengan tema ataupun tajuk, maksud yang berkaitan dengan soalan. Okey, boleh ya? Itu langkah yang pertama. Okey, baik. Lepas langkah yang pertama, kita akan pergi pada langkah yang kedua. Apa nak buat juga langkah kedua? Langkah kedua ni penting. Langkah kedua ini berkaitan dengan langkah yang pertama tadi. Bila kamu dah hafal, kan ada beberapa petak kosong yang cikgu sediakan tadi kan. Petak kosong tu untuk apa cikgu? Petak kosong ni adalah untuk ni lah, untuk isi ni. Isi yang pertama, kehendak soalan, isi tajuk ataupun tema, maksud tema dan sebagainya ni kita kena cari sendiri. Macam mana nak cari cikgu? Nak cari ni mudah saja. Nak cari ini, kehendak soalan, tema, maksud ini, kita kena tengok soalan. Tengok soalan apa yang dia nak. Sebab tu cikgu syorkan kita pilih domain peribadi, iaitu dekat dengan kita. Dia berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan keluarga kita, jiran-jiran kita, masyarakat dan sebagainya. Maksudnya ia dekat dengan kita dan kita mungkin boleh mencari apa yang dimaksudkan dengan kehendak soalan, tema dan juga maksud. Okey, baik. Habis langkah kedua ni, bila kamu dah cari, barulah kamu akan masukkan di sini tempat-tempat kosong ini. Apa dia? Pada masa ini isu apa? Maksudnya kamu kena masukkan tadi. Ini kamu kena masukkan tema dia. Apa dia tema dia? Isu apa? Isu yang berkaitan dengan soalan. Okey, ini contoh soalan Contoh soalan kertas pertama bahagian B. Kita tengok domain peribadi. Okey, soalan dia. Seseorang yang melancong dianalogikan sebagai membaca sebuah buku. Dalamnya ada banyak cerita dan pengetahuan serta memberikan pengalaman. Sebaliknya, seseorang yang tidak melancong pula dikatakan hanya membaca satu halaman daripada buku tersebut kerana dia tidak bergerak dari halaman pertama, iaitu tempat sendiri, ke halaman lain, negara lain. Itu sumber dia bagi nyatakan sumber mana dia ambil petikan tersebut. Okey, ini soalan dia. Dia baru pergi soalan. Tadi itu dia pendahuluan ni saja, pendahuluan pada soalan. Ini soalan dia. Apa soalan dia? Aktiviti pelancongan sudah menjadi trend pada masa ini. Kebanyakan generasi muda suka melancong sama ada bersama keluarga atau dengan kawan-kawan. Oleh hal yang demikian, industri pelancongan semakin hari semakin rancak. Aktiviti pelancongan sememangnya banyak memberikan faedah kepada seseorang. Ulas pernyataan di atas. Okey, bila kita dapat soalan macam ini, kita pergi pada domain peribadi. Apa nak buat cikgu? Yang pertama, kita tengok yang ini. Cikgu kata apa? Kita kena cari dahulu apa kehendak soalan, apa temanya, apa maksud dia. Okey, kita tengok tadi soalan tadi berdasarkan apa? Tema ni berdasarkan apa? Apa kehendak dia dan apa yang dia nak. Okey, baik. So cikgu telah mencari dan cikgu telah nyatakan di sini.
Ini contohlah. Kehendak soalan yang dia nak ni tadi kan cikgu kata 3 benda ni. 3 benda ni kita kena cari dulu. 3 benda ni kita kena cari dahulu untuk kita tahu apa yang dia nak. Okey. Kita kena cari kehendak soalan dahulu. Lepas tu bila cari kehendak soalan, kita kena cari tema dia. Lepas tu kita cari maksud dia. Okey. Ini adalah apa yang kita perlu cari dalam soalan tersebut, yang mana cikgu color merah ni. Dan ini adalah apa yang color hitam ni. Ini adalah apa yang kita dapat daripada soalan yang telah diberikan. Okey, jelas? Okey, baik. Kita tengok kehendak soalan. Apa yang berdasarkan soalan tadi, soalan ni, apa yang dia nak? Apa yang dia nak? Maksudnya dia nak faedah aktiviti pelancongan kepada seseorang. Tengok dia nyatakan di sini. Memberikan faedah kepada seseorang. Maksudnya soalan ni dia nak faedah. Jelas? Itu kehendak soalan. Okey, tema ataupun tajuk. Okey, untuk tema ataupun tajuk ni paling mudah kamu tengok pada kehendak soalan. Kamu tengok pada kehendak soalan ni. Kehendak soalan ni kamu tengok boleh jadikan sebagai tajuk. Tajuk ni mungkin boleh 1 perkataan, 2 perkataan, ataupun paling banyak pun 4 perkataan saja untuk tajuk ni. So daripada yang kita cari ni, daripada kita cari soalan ni, berdasarkan soalan ni, apa yang rasa sesuai berkaitan dengan tajuk ataupun tema kita. So cikgu rasa berdasarkan soalan yang telah dinyatakan tadi, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada pelancongan. So ada tak pelancongan di sini? Faedah aktiviti pelancongan. Maksudnya ada pelancongan di sini kan? Ada. So pelancongan di sini kita boleh jadikan tajuk di bawah ini, iaitu tema karangan kita adalah berkenaan dengan pelancongan. Okey, jelas? So kita dah dapat 2 dah. Kita dapat 1, kita dah dapat 2. So 3 ni kita kena fikir sendiri. Ini kita kena fikir sedikit lah, berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan tajuk kita ni. Tadi kita jumpa dah tajuk kita ada pelancongan. So apa maksudnya? Maksudnya ialah pelancongan ialah aktiviti mengembara, melawat atau melancong dengan tujuan untuk berrekreasi atau beriadah ke tempat lain. Okay, bila kita dah dapat semua ini, dah dapat 1, 2, 3 benda ini, kita pergi kepada karangan kita tadi. Kita pergi pada karangan kita tadi. Kita dah hafal dah pendahuluan ni, macam mana nak tulis pendahuluan ni, tapi ada petak kosong ni kan. Ada petak kosong ni. Macam mana nak buat cikgu? Petak kosong ni lah kita akan masukkan apa yang kita kata tadi, tema, tajuk, maksud dan sebagainya. Okey, macam mana cikgu? Cikgu bagi contoh. Contoh, pada masa ini isu apa? Dia nak apa? Kolom ni kita masukkan tema ataupun tajuk. Okey, maksudnya apa tema kita? Tema tajuk ada pelancongan. So kita ambil dan kita pergi kepada ni. Pada masa ini isu pelancongan. Okey. Yang ni kita ambil tadi. Cikgu bolkan di mana kita dah ambil tadi. Isu pelancongan. Isu pelancongan sering diperkatakan oleh masyarakat dalam media massa sama ada media cetak maupun media elektronik. Okey, lepas tu apa dia kena masuk? Media elektronik. Masukkan balik tema dan ataupun tajuk. So kita tulis balik tema ataupun tajuk. Ambil ni balik. Pelancongan, tulis pelancongan. Okey, kita mula-mula ayat huruf besar lah. Okey. Pelancongan apa? Petak kosong ni dah habis lah sebab kita dah masukkan dah. Pelancongan ialah, kita kena masukkan apa lepas tu? Kita dah masukkan tema. Lepas tu ialah kita masukkan maksud tema. Maksud dia apa tadi kita cari? Maksudnya adalah aktiviti mengembara, melawat atau ke tempat lain. Okey, kita ambil ini, kita masukkan tempat kosong tadi. Ialah aktiviti mengembara, melawat, beriadah ke tempat lain. Ini yang kita cari tadi, kita masukkan sahaja. Habis tu kita titik. Kemudian apa lagi? Dan akhir sekali kita akan tanya persoalannya apakah? Kita kena masukkan tugasan. Apa tadi tugasan dia nak? Tugasan ataupun kena soalan dia nak faedah. So kita copy sahaja. Kita ambil, kita masukkan tempat kosong. Apakah faedah seseorang? Siap. Itu sahaja.
siap satu pendahuluan. Senang kan?